Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa billah wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihan Allah taqabbal salawat du'a. وركوع سجود ثم إلى روح أهل سلسلة الكتبية وأهل سلسلة الإدريسية وأهل سلسلة البعلوية وأهل سلسلة الخزب الأخفاء وسلسلة فات الكتاب ولا تنسى إلى حضرة الكتب زماننا سيد الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيد وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقنا يا ربي فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. يا فتاح عليم يا فتاح عليم يا فتاح عليم افتح لنا فتحا قريبا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semua sihat, afiah dalam naungan Allah beserta keluarga tercinta. Seperti biasa, setiap malam kita ada majlis. Mohon ampun semalam tak dapat buat majlis dan mohon ampun belum sempat nak buat rakaman. Makanya malam ni kita qada pengajian fikih insya-Allah. Yang mana kitab ialah kitab fiqh Al-Imam Abi Syuja' radhiyallahu ta'ala anhu. InsyaAllah pada malam ini saya sudah bagi link kepada ibu dan ayah sekalian. Linknya itu ada di dalam grup kita. Bagi mereka yang tak ada dalam grup, mungkin boleh minta lah untuk masuk di dalam grup. Seterusnya, kita punya tajuk ialah tajuk zakat, babu zakat. Sila tekan link dan anda akan lihat. Saya kurang ingat sama ada saya sudah sentuh bab kambing ke belum. Apa-apa pun saya akan mulakan dengan kambing dan seterusnya dengan tajuk yang seterusnya. InsyaAllah malam ni kambing, zakat kambing dan juga zakat harta syarikat. Zakat harta syarikat. Zakat harta syarikat tu apa? Sekejap lagi saya terangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi nisabil ghanami. Faslun pada membincangkan nisab kambing. Faslun wa awwalu nisabil ghanami arba'una wa fiha syatun jaza'atun min ad-dha'ni aw thaniyatun min al-ma'zi wa fi mi'ati wa ihda wa ishrina syatana wa fi mi'ataini wa wahidatin thalathu syiatin wa fi arba'i mi'atin arba'u syiahin thumma fi kulli mi'atin syatun. Ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pasal pada membincangkan zakat kambing. Jadi bagi mereka yang memelihara kambing, ini lebih praktikal pada zaman dahulu. Pada zaman sekarang ada juga orang yang memelihara kambing, mungkin jumlahnya sedikit. Kerana kambing ini merupakan makanan yang dimakan oleh masyarakat Arab pada zaman dulu dan zaman sekarang. Kita pun hari ini makan kambing. Andai sekiranya kita menternak kambing, jadi berikutlah nisab zakat kambing. Faslun wa awwalu nisabil ghanam, pada membincangkan awal nisab kambing. Arba'una wa fiha syatun, 40 kambing, maka kena keluarkan satu ekor kambing. So if you have 40 ekor kambing, kita ada 40 ekor kambing kita ternak. Jadi ibu ayah dirahmati Allah, bila sampai saja 40 ekor, maka kenalah kita keluarkan satu ekor kambing, hendaklah kita bayar zakat dengan satu ekor kambing. Jadi kalaulah saya boleh buat contoh harga pasaran kambing hari ini, harga jualan tu dalam 700 ke atas. Baiklah, letaklah kita ambil harga beli seekor kambing, kita letak seekor kambing yang besar, yang mana berharga dia RM500. RM500 kali 40 ekor kambing, RM500 kali 40 ekor kambing maknanya harganya RM20,000. Jadi kalaulah kita ada simpanan kambing yang bernilai RM20,000, maka kenalah kita keluarkan zakat satu ekor kambing yang harganya cuma baru RM500.
Jadi ada 20,000, tolak 500, 19,500 masih baki lagi. Banyak ke sikit? Sikit lah sebab Allah Ta'ala bagi. Dan kambing ni dia adalah haiwan yang beranak setahun beberapa kali. Jadi kita tidak akan rugi dengan kita mengeluarkan zakat. Kerana dengan bayar zakat, dengan menunaikan zakat, maka makin berkat harta kita. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa fiha syatun jazaatun minadh-dhani. Hendaklah kita bayar satu ekor kambing yang mana putus giginya daripada kambing jenis kibas, ataupun kambing yang thaniyatu minal ma'zi, ataupun kambing yang sudah berusia 2 tahun, iaitu kambing apa tu? Kambing kacang. Kambing kacang, kambing biasa-biasa tu. Wa fi mi'ati wa ihda wa fi mi'ati wa ihda wa ishrin. Dan pada setiap 121 ekor kambing. Tadi 40. 40 keluarkan satu. And then next kita ada 60. Setahun kita ada 60. Kita bayar 40 saja. Nisbah 40. Kalau kita ada 121 ekor kambing, masuk 120 ekor satu kambing, maka ketika itu barulah kita kena bayar syatani, kita kena bayar 2 ekor kambing. Wa fi mi'ati wa ihda wa fi mi'ati wa wahidah thalathu syatin. Dan pada setiap 201 ekor kambing, maka hendaklah kita bayar 3 ekor kambing. Wa fi arba'imi'ah arba'u syatin. Dan pada setiap 400 ekor kambing, hendaklah kita bayar dengan jumlah 4 ekor kambing. Jadi macam mana saya kata tadi, for every 400, let's say as I was sharing just now an example, 500 ringgit, kita ada berapa? Kita ada 400 ekor, maknanya 200,000. 200,000 kita kena bayar 4 ekor kambing. Ini harga dia cuma baru 2,000 sahaja. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini perkiraan nisab bagi nisab kambing. Wa fi kulli mi'ah syat. Dan pada setiap tambahan 100, 500, 600, 700, tambahlah lagi seko, lagi seko, lagi seko. Faham insya-Allah? Insya-Allah faham. Mudah, benda ni mudah. Faslun fi khalitaini. Sekarang ini membincangkan tentang zakat yang mana kita berkongsi. Kita kongsi. Kita punya kambing, kita ada kambing, tapi kita partner dengan kawan kita. Atau kita partner dengan adik-beradik kita. Ibu dan ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu daripada syarat pembayaran zakat ialah milkut tam, ada milik yang sempurna. So now how? Kita ada 40 ekor kambing, tapi 20 ekor saya punya. Lagi 20 ekor kawan saya punya Ali. Ali ada 20 ekor, saya ada 20 ekor. Kalau ikut saya perseorangan, saya kena bayar zakat tak? Tak, sebab saya cuma zakat kan kena 40 ekor baru kena keluarkan zakat. Ya, itu kalau sekiranya saya memang ternak sendiri. Sekarang saya ternak share. Saya ada 20 ekor, dia ada 20 ekor. Jadi nisbahnya ada 40 ekor kambing. Jadi macam mana perkiraan zakatnya? Faham Baik, sekarang ni kalaulah sekiranya faslun wa khalitani, membincangkan tentang dua orang yang bercampur dalam urusan harta dia. Macam tadilah. Ahmad ada 20, saya ada 20. Yuzakiyani, hendaklah dua-dua dia membayar zakat. Zakat wahid, perkiraan zakat satu orang. Jadi kalau saya ada 20 ekor, saya ada 20 ekor, Ahmad ada 20 ekor, saya combine together 40 ekor. Jadi kita kena keluarkan berapa banyak zakat? Bayarlah zakat satu ekor kambing sahaja. Jadi harga berapa? Kalau macam nisbah tadi saya kata seekor kambing harganya RM500, saya keluarkan 200.5, Ahmad keluarkan 200.5. Begitulah perkiraannya. Begitulah perkiraannya. Dan tambahlah lagi. Jumlahnya 121. 2 ekor kambing contoh. Kan 2 ekor kambing. Jadi Ahmad keluarkan seekor, saya keluarkan seekor lah. Begitu. Walau bagaimanapun, yang dimaksudkan dengan syarikat, yang dimaksudkan dengan berkongsi itu macam mana? Ahmad kongsi dengan saya kambing, tapi Ahmad ternak kambing dekat Johor Bahru. Saya ternak kambing dekat Melaka. Nama saja kongsi, tapi tempat berbeza-beza.
Makanya, ibu dan ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, makanya di sini kita kata ada syarat-syarat dia. Bukan semata atas nama kongsi saja, kita divide into two. No. You have to ensure that we meet the various characteristic ataupun the various syarat. Ada 7 syarat. Bisa biisyara itu. Dengan ada 7 syarat. Idza kana murahu wahidan. Andai sekiranya idza kana dan maka apabila murahu wahidan. Kandangnya satu. Kandangnya satu. Iaitu kandang haiwan di waktu malam. Jadi Ahmad punya kambing dengan saya punya kambing, saya ada 20, Ahmad punya 20, kambing kita sama-sama tidur dekat kandang yang satu. Kalau Ahmad punya kambing tidur dekat kandang Ahmad, saya punya kambing tidur dekat kandang saya, maka tak bolehlah kita kongsi zakat. Saya kena bayar, tunggulah sampai 40, Ahmad kena tunggulah sampai 40. Apa kelebihan berkongsi? Bila kelebihan berkongsi, maka kuranglah kosnya. Kan? Kuranglah kos pengurusan, kuranglah kos nak cari makan minum, kuranglah kos pekerja. Kan? Jadi kurang itu semua kita ambil kira. Maka okey, kalau dah macam tu pembayaran zakat dia kiranya macam ni. Okey? Jadi yang pertama, tempat rumah tidur dia satu. Lepas tu apa lagi? Wa masrahu wahidan. Dan masrah, ini kandang. Kandang apa? Kandang istirahat haiwan. Ini pada waktu siang ke, istirahat dia. Tempat istirahat. Bukan tempat tidur. Tempat istirahat. Kambing ni beza dengan lembu. Lembu ni senang jaga. Lembu ni senang jaga. Kambing tak. Dia memang kompleks. Tak kira lah mana negeri. Tapi kambing Asia yang Malaysia ni lebih lagi lemah dia. Lebih lagi gembeng dia. Ibu ayah yang dirahmati Allah, dia tak macam kambing India gitu. Kambing India ke kambing negeri-negeri Arab ke, kasih makan kotak pun dia makan. Kambing kita tak. Jaga dia lain macam. Jadi tempat tidur siang lain, tempat tidur malam pun lain. Apa namanya? Satu panggil murahu, kandang waktu malam. Satu panggil masrahu, iaitu kandang waktu siang. Ini tempat untuk haiwan diistirahat. Seterusnya, wa mar'a wahidan. Mar'a. Apa mar'a? Orang yang gembala kambing. Staff. The staff, we share the staff also. Saya bayar gaji 700 sebulan, Ahmad gaji 700 sebulan, harga cuma 1,400 sebulan. Jadi, itu pun saya dengan Ahmad kongsi. Okey, syarat ketiga pas. Wal fahlu wahidan. Dan jantannya pun seekor. Jantan pun kita kongsi. Sebab harga jantan lain, harga betina lain. Harga jantan tu biasa dia besar. Kepala dia besar, telinga dia besar. Dia tu, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Taala, penjantan. Memang jantan, memang banyak jantan. Tapi penjantan yang boleh ngandungkan betina-betina lain. Kalau harap jantan saja tak guna. Tak boleh nak ngandungkan. Jadi ini jenis jantan, kambing jantan yang memang untuk mengawan. Harga dia pun lain. Kalau kat market tu 4,000, 5,000. Harga kambing yang mana penjantan. Bukan harga kambing yang biasa-biasa. Yang biasa-biasa kita boleh dapat 500, 700. Tetapi kalau penjantan yang kerja dia macam kucing pun macam tu juga. Saya punya kawan dia buat bisnes kan. Dia dah buat bisnes dia apa? Membirikan haiwan. Jadi dia cari siapa yang nak baka baik kucing ni, semua dia ada. Dia ada Maine Coon, dia ada short hair, ada long hair, ada no hair, semua dia ada. So when people want dia ada kucing betina short hair kan. Dia call. Nanti kawan saya, okey boleh. Bawa kucing kau pergi rumah dia, nanti dia mengawankan dia orang. Lepas tu bayarlah. Begitu nilai harga jantan. Bernilainya harga jantan. Wa fahlu wahidan. Dan penjantannya satu. Jadi tadi apa? Tempat tidur malam satu. Tempat tidur siang satu. Tempat istirahat.
tempat pengembala sama. Pengembala pun kita kongsi. Fahlu, apa tu? Jantan, binatang, haiwan jantan, kambing jantan, kongsi. Lepas tu, wa mashrabu wahidan. Mashrab, tempat minum kambing. Tahu? Tempat minum kambing. Tempat minum kambing air, kan kena bayar kan? Wahidan. Wal halib wahidan. Dan perah susu. Perah susu kambing, itu pun satu. Kita kongsi juga perah susu kambing. Wa maudi'u halab. Dan tempat perah. Tukang perah lain. Tukang perah. Tukang perah. Tukang perah, dia ada tempat perah. Lagi-lagi zaman sekarang ada mesin dia. Itu semua ada harga. Kan? Wal halab wahidan. Wa mauda' halab. Dan tempat untuk perah susu juga satu. Wallahu a'lam bishawab. Ada soalan? Kalau ada soalan, kita boleh jawab soalan. Kalau tak ada soalan, alhamdulillah. Terus, bismillahirrahmanirrahim. Dah masuk isyak dah. Faslun fi nisabi dhahab. Faslun pada membincangkan zakat emas. Zakat emas. Okey. Jadi, tadi kita dah settle dah. Membincangkan zakat haiwan. Sekarang ni, pembincangan tentang zakat. Allahumma salli ala Muhammad, emas. Orang perempuan suka pakai emas. Orang lelaki suka simpan emas. Orang perempuan suka pakai emas. Orang lelaki suka pakai simpan emas. Emas yang mana kita buat pakai. Ikut uruf lah. Ikut uruf, ikut kebiasaan. Emas-emas yang kita suka buat pakai. Ibu dan ayah dirahmati Allah. Emas yang kita suka buat pakai. Itu tak kena zakat kalau ikut uruf biasa. Kalau tak ikut uruf biasa tu macam mana Ustaz? Kalau tak ikut uruf biasa tu, dia jenis apa tu? Jumlah yang banyak. Tapi hari ni pun kita tengok ada makcik-makcik kenduri kan. Rantai sampai ke sini kan. Itu sebenarnya tak biasa. Kan? Ibu ayah dirahmati Allah tapi dah dibiasakan. Orang lelaki pakai emas. Itu tak biasa. Haram. Ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita nak bincangkan nisab zakat emas. Emas tu wajib kita bayar kalau sekiranya dia bukan emas perhiasan. Orang perempuan dia hias sikit-sikit kan. Sikit-sikit. Tak apalah. Kalau dia ada banyak, dia kena tukar. Setiap hari tukar emas yang lain. Dia tak kena bayar zakat. Kalau ikut uruf kebiasaan. Tapi kalau dah sampai satu almari penuh dengan emas, ini semua emas perhiasan Ustaz. You don't lie to yourself lah. Kan? Dah banyak tu. Kan? Bayarlah zakat, tak banyak pun. Okey, sekarang kita nak buat perkiraan. Faslun. Wa nisabu dhahabi ishruna mithqal. Dan bermula zakat emas ataupun perkiraan zakat nisab emas itu ialah ishruna misqal, 20 misqal. 20 misqal, tengok dekat dalam apa tu link yang saya bagi bab zakat emas dan perak. 20 misqal itu ialah biwazni Makkah, dengan wazan Makkah. Wa misqal, dan perkiraan satu misqal itu dirham wa thalathatu asba'. Dirhamin. Perkiraan satu misqal itu bersamaan 1 dirham dan 3/7 dirham. 1/3/7. So, satu misqal tu 1 dinar. Dinar, koin emas kan? Koin emas dinar tu kan? Gold tu, not silver, gold. 1 dan 3/7. 3/7. 1/3/7 emas, ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu kita panggil apa? Satu misqal. Jadi perkiraan kena pakai kalkulator. Kira lah sendiri. Kira lah sendiri. 20 misqal itu 20 kali 1/3/7. 20 misqal itu, perkiraan 20 misqal itu macam mana? 20 kali 1/3/7. Macam ni lah. Perkiraan matematik dia. Ustaz, macam mana Ustaz? Tak faham. Dalam nota dah ada. Perkiraan zaman kita sekarang ini 96 gram.
96 gram. Okay, so you tengoklah you punya berapa gram. Akhirnya 100 gram. Oh, dah 1 kilo lah. Kan? Baik. Kalau perkiraannya 96 gram emas, maka jumlah zakat ialah 1/4 1/10. 1/4 1/10 berapa? 2.5. 1/4 1/10 2.5%. Bersamaan dengan setengah miskol. So, berapa harga emas sekarang? Tengok jap Kita tengok jap. Kita tengok harga nilai emas. Ibu dan ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, 20 miskol ataupun berapa tadi? 96 gram nilai semasa bulan Disember, harganya $7,570 Singapura. $7,570. 7,570. Perkiraan Malaysia 8 kali 3 lah. 8 kali 3. 8 kali 3 apa? 20? 24,000. Lebih kurang. Tak, ni this amount is not exact. Kurang lebih 24,000 ringgit, maka kita kena bayar 2.5%. 2.5%. Jadi kalau kita perkiraan ringgit Malaysia, 24,000 ringgit kali 25%. Maknanya 600 ringgit ibu ayah yang dirahmati Allah SWT bagi setiap 24,000. 2.5%. Very little lah. Ibu dan ayah yang dirahmati Allah SWT samalah macam harga tadi, kambing yang kita kira tadi. Harga lebih kurang je. Zakat ni lebih kurang, memang adil. Perkiraan zakat kan. Tadi saya kata apa, seekor kambing kalaulah RM500 kali dengan berapa tadi, 40 ekor kan. Kita harga RM20,000. RM20,000. Ini berapa? Zakat emas RM24,000. Lebih kurang, sebab number dia tak exact. Harga kambing naik turun ikut harga emas juga. Kan? Jadi tadi saya cakap apa? Lebih kurang RM20,000, kita kena bayar RM500. Kan? Ini perkiraan zakat semasa saya tengok online dekat Majlis Agama. Dia kata 24,000. Kalau 24,000 lebih kurang zakat kita untuk nisab 24,000 ke atas, maka kita kena bayar RM600. RM600. Perkiraan zakat harta nanti saya kira. Nanti saya ajar macam nak kira. Nanti saya buat satu hari kita belajar macam nak kira. Mudah-mudahan manfaat insya-Allah. Carilah tempat-tempat bagus. Tempat-tempat bagus untuk kita salurkan zakat kita. Madrasah-madrasah, masjid-masjid, asnaf-asnaf kita kan. Cubalah cari. Boleh kita usaha sendiri insya-Allah. Sabar Sat. Kalau Ustaz ni pening ya. Pening. Nisab emas adalah 20 miskol 96 gram. Untuk jumlah ini zakatnya 1/4 1/10 iaitu 2.5%, iaitu sama dengan setengah miskol. Untuk selebihnya dizakat menurut perhitungan. Jadi kalau you ada 21 miskol, 22 miskol, you ada 100 miskol, you ada 100 miskol, kalau 20 miskol you 96 gram. Kalau 40 letaklah 100 gram, 2, 4, 6, 8, 10. Kalau you ada 100 miskol, yakni lebih kurang 500 gram. 500 gram. 100 miskol, 500 gram, 2.5% lah. 2.5%. Jadi kena kira 500
No, not 500, sorry. 500 tu harga emas, kan? So macam mana tadi? 100 times 5 lah. $7,500 times 5. 7 times 5. 40. Around 40,000. 40,000 times 2.5%. 40,000 times 2.5%. Itulah jumlah zakat yang kita kena bayar. Zakat. Allahu a'lam bissawab. Zakat ni sebenarnya mudah. Zakat ni mudah. Senang nak kira. InsyaAllah nanti saya akan pilih satu hari, kita buat praktikal. Kita buat praktikal. Seterusnya, nisab perak. Perak pun kena bayar juga zakat. Silver. You ada silver, you simpan silver, pun you boleh bayar. You bukan boleh, you wajib bayar zakat. 20 miskal, 96 gram, kita kena bayar 2.5%. Nisab perak pula 200 dirham. Satu panggil dinar. Dinar tu kepingan emas. Dirham tu kepingan perak. Perak, silver. Dinar is for gold. Habis tak dekat, banyak dekat negeri Arab ada pakai dirham, dinar, notes. Itu bukan. Itu dia guna istilah saja. Kan? Ada pakai rial. Kan? Ada pakai dinar. Negeri Arab. Dinar. Tapi bukan dinar goldnya. Notes tu dia panggil 100 dinar. Kan? It's not that value. Ibu ayah yang dirahmati Allah, nisab perak adalah 200 dirham. Lebih kurang 200 dirham itu ialah 672 gram. 672 gram. 200 dirham is equivalent to 672 gram. Untuk jumlah ini zakatnya 1/4, 1/10, which is 2.5%. Untuk selebihnya dizakatkan. So, tengok nilai perak. Jom kita tengok nilai perak. So, setiap 200 dirham itu bersamaan dengan 672 gram. Kita kena bayar 2.5%. So, kita boleh tengok nisab perak. Kalau Google, nisab perak jarang ada. Ya, nisab perak, kita tengok nisab negeri Perak. Nisab zakat memang clear. Nisab emas memang banyak orang buat nisab zakat. Nisab perak ni kurang. Info. Singapura tak ada. Ni, Majlis Agama Singapura saya nampak tak ada. Harga emas, harga perak. Harga perak, ibu ayah dirahmati Allah, every gram, 1 gram, kalau emas, 1 gram is lain-lain lah. Kalau 24 karat is around, what they call it, 300 ringgit. I'm going to share this link to you. This link is very good for you to use. Untuk perkiraan emas perak semua. Look at the link. Sharing the link with you. Okay, kalau zakat perak, untuk zakat harga perak, Allahumma salli ala Muhammad, harga perak 3 ringgit 49 sen, approximately $1. Approximately Singapore $1. 3 ringgit 49 sen, so 672 times 3.49. 672 times 3.49. So approximately every ringgit Malaysia 2,000 ringgit 346. Every 2,346 ringgit you kena bayar 2.5%. 2.5% of that amount Allah. Kira sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Jadi itulah ibu ayah dirahmati Allah, zakat emas dan perak, dan cukup untuk malam ni. Faslun fi nisabiz zuru'i wa thimar. Faslun pada membincangkan zakat buah-buahan dan zakat thimar, buah-buahan. InsyaAllah akan kita bincang
pada minggu-minggu akan datang. Saya rasa sekadar itu saja insya-Allah majlis kita malam ni. Kalau ada sesiapa yang ada soalan berkaitan dengan fikiran zakat, I'll be so happy to assist. Just WhatsApp me, and then I help you calculate. You can pay to any majlis agama Islam as you wish, and if you are kind enough to support my madrasahs and all the madrasahs under our care, insya-Allah we will be happy to segregate ataupun agih-agihkan the zakat that you have. I think that's all for tonight. Thank you for your time. I hope you all have a great time. Kerja banyak-banyak. Kerja jadi orang kaya untuk bayar zakat. Bukan untuk beli beg baru setiap bulan. Bukan. Kaya beli beg baru setiap bulan. Kaya tukar kereta setiap tahun. Kaya pergi holiday sana, holiday sini. Tak boleh ke? Boleh. Tapi bayar zakat. Bayar zakat dulu. Jangan lupa untuk bayar zakat. Sebab zakat itu adalah milik asnaf. Bukan milik awak. Bukan milik saya. Kita ada duit. Berkepuk-kepuk duit kita. Sat sekejap. Sabar. Pay your zakat first. Failing to pay zakat means you have take from someone else. Remember, whatever that is yours is not yours. It belongs to Allah. He is the one who gives us. No, Ustaz, this is all because of my hard work. Nonsense. There are so many others which is more hardworking than us. There are so many others which is much more hardworking than us. There are so many others which is much more smarter than us. Much more. They're much more smarter. They are much more talented. But Allah Almighty does not favor them to be rich like you. Does not favor you. Does not favor them. He favors you to be rich. Hence, sadarlah diri and start paying zakat. Start paying zakat. Even though we see that the amount is very little. Alah, RM500. Sikit lah. For you to have 20, 40, 50,000. Memang sikit. But remember, failing to pay zakat, if Allah subhanahu wa ta'ala will take everything that we have, we are not strong enough. We are not strong. So, take care of your health. And health is also, you have to pay zakat of your health. And by doing your prayers, by being near to Allah, by being a good servant, kita sihat, be good, be nice. I think that's all about. Thank you so much for your time. Take care. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.